وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. يا معلم إبراهيم الحكمة علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا، ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Mudah-mudahan berada dalam keadaan yang afiat, barakat, penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, melimpah ruah rezeki, dan kita sentiasa berada dalam keadaan yang sungguh bahagia, ceria serta bersemangat insya-Allah. Jadi hadirin rahimakumullah, kita teruskan dengan sesi yang berikutnya. Saya fikir saudari Mimi dah brief tajuk slot kita ni. Dah brief Mimi? Alhamdulillah. Kau nak ulang lagi slot kita punya tajuk, Mimi, silakan. Boleh Ustaz. Okay, InsyaAllah Ustaz Rozi akan berkongsi kepada kita sikit sebanyaklah berkenaan pengalaman Ustaz sebagai ejen Olive House, bermula sebagai ejen Olive House, dan sehingga hari ini Ustaz Rozi merupakan CEO ataupun kita boleh kata sebagai one of founder bagi Olive House Central Region. Okay, Ustaz Rozi boleh share lebih lanjut lagi. Terima kasih Mimi. Terima kasih. Kenalan Ustaz. Baik, Alhamdulillah. Sebenarnya saudari Mimi adalah salah seorang daripada warga kerja MHSB atau OHCR yang hands on terus dengan tuan-tuan dan puan-puan. Saya Muhammad Radhi bin Muhammad Rejab diamanahkan ini sebagai minta tolong mute kalau yang lain, minta tolong mute sekejap sebab kita dengar juga urusan-urusan dalam rumah. Saya faham kerana hari ini hari libur, tapi kita mute sekejap, tak ada masalah. Okey, teruskan, no problem Dan saya juga minta agar video dipaparkan, maksudnya wajah-wajah untuk saya berkenalan, kerana selepas ini saya akan menziarahi tuan-tuan dan puan-puan. Saya akan turut menziarahi premis, kalau ada premis, kalau ada rumah kita pergi ziarah di rumah, ya, untuk bertemu mata dan untuk mengukuhkan ukhuwah silaturahmi kita, insya-Allah tabarakallah. Jadi itulah nama saya, akhukum fil Islam, saudara tuan-tuan dan puan-puan dalam iman, dalam Islam, dalam ihsan, Muhammad Radhi bin Muhammad Rejab. Boleh panggil Radhi pun boleh, ya. Boleh panggil Ustaz Rozi Rejab pun boleh. Tak kisah, tak ada masalah. Yang paling penting kita berukhuwah dengan penuh harmoni. Dari 2015, bermula bulan Mac sebenarnya, selepas saya balik bertugas haji 2014, ya, musim haji 1435 Hijriah. Itulah saat dan ketika mulanya saya mengalami perubahan yang banyak dalam hidup, khususnya dalam dunia entrepreneurship atau dunia keusahawanan. Saya mengenali dunia keusahawanan ini dari zaman belajar dahulu sampailah diteruskan dan dapat dijadikan dia sebagai satu realiti. Bukan sekadar teori ataupun bukan lagi dah cita-cita. Alhamdulillah kita telah capai, tetapi pencapaian tersebut, ya,
takah-takah atau bertahap-tahap di mana kita nak lebih maju lagi, kita nak lebih kita sebut sebagai mendaki yang tiada penghujungnya, yang kita nak bertemu nanti di penghujungnya hanyalah syurga nan abadi, tempat kita semua akan berehat selama-lamanya. Dan waktu itu kata Allah Subhanahu Wa Taala, khalidina fiha, ya, kita akan jadi dengan izin immortal, kekal abadi di dalam dia. Cita-cita yang tak pernah ada kunjung padam usahanya, dan saya sangat bersyukur hari ini semua yang dapat hadir walau di alam maya dapat kita kenal mengenali, ya. Di skrin saya ni ada Tuan Zulfadli Yusof, Tuan Sani Omar, Puan Zalifah Jasman, Tuan Muhammad Hashim Omar, ada Tuan Syah Riniza Muhammad, Puan Amy Khairunisa. Saya baca yang saya lihat ada skrin sahaja, ya, yang ada gambar hidup. Ada yang gambar, dia hantar gambar gambar statik gambar statik mewakili dia. Nanti tuan-puan hidupkan video tersebut untuk kita bertemu mata di alam maya ini. Kalau tuan-puan nak tahu sahabat-sahabat saya yang sangat rapat, adik-beradik itu, mereka boleh kita sembang selalu. Ni sahabat-sahabat rapat selalu tanya macam mana boleh join Olive House ni, ya, macam mana boleh join Olive House di saat pada waktu itu Olive House bukanlah dikenali ramai pun. Hanya Olive House ini bertapak waktu itu di utara, khususnya di negeri Kedah Darul Aman, Pulau Pinang, sedikit daripada Perak dan juga Perlis. Di sini ada waktu itu tapi orang tak kenal, ya. Begitu juga sampailah ke Sabah, Sarawak, di Borneo sana. Jika orang bertanya kepada saya tentang perniagaan yang barakah, tentang perniagaan yang ditunjukkan ilham, ya, pada waktu itu, dan saya mohon pada Allah seterusnya sampai bila-bila pun, maka Olive House adalah perniagaan yang telah saya maksudkan ciri-cirinya tadi. Saya sebelumnya berkhidmat di Kolej Islam Darul Ihsan, kemudian bertukar nama ke Kolej Islam Selangor Darul Ihsan, dinaik taraf kepada Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor, dan nama tersebut masih diguna pakai sehingga hari ini. Dan kampus tetapnya semua tahu di Bandar Seri Putera, saya daripada kampus lama, dari kampus sementara di Seksyen 11 Jalan Cahaya Shah Alam. Ya. Kami berpindah di sini di Bandar Seri Putera pada Jun 2000. Kalau orang tanya, Ustaz tinggal di Bandar Seri Putera dah berapa tahun? Saya sebutlah kepada mereka hampir 21 tahun, kena campur setahun, iaitu dari tahun 2000. Tahun 2000 tu pun kita berulang-alik ke sini untuk melihat kampus waktu pembinaan. Kemudian 2013 saya mohon untuk meninggalkan universiti kerana setelah melakukan istikharah sama ada nak kekal dalam dunia perkhidmatan waktu itu sebagai ketua kepada unit perancangan dan pembangunan, yang sebelumnya saya ketua Jabatan Pembangunan dan Pengurusan Harta. Kita naik taraf daripada jabatan kepada bahagian. Pada waktu itu kita jadi bertambah besar. Saya mohon kepada almarhum rektor untuk nak pegang unit yang kecil kerana pada waktu itu saya ingin fokus kepada perancangan dan pembangunan. Alhamdulillah, istikharah selama 45 hari, Allah Ta'ala izinkan untuk mendapat ilham. Ya, saya yakin itu adalah ilham yang benar. Maka saya pulang, saya terus hantar permohonan untuk berhenti kerja, yang pada waktu itu sangat mendapat tentangan hebat dari pendaftar saya punya immediate superior, dan juga pengerusi Majlis Agama Islam Selangor yang amat dihormati pada waktu itu, ya, yang amat dihormati Datuk Setia Haji Muhammad Aziz bin Muhammad Isa, yang sebelumnya mantan Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor Darul Ihsan.
Jadi saya cukup ingat banyak pertanyaan yang dia tanya. Saya fikir tak perlu kita panjangkan di pertemuan yang sangat singkat ini. Di hujungnya saya berkata kepada beliau bahawa saya ingin melakukan satu perubahan bukan sekadar dalam hidup sendiri, dalam keluarga, tapi juga dalam masyarakat dengan menggunakan medium dakwah. Itu yang saya sebut, menggunakan medium dakwah. Alhamdulillah dapat perkenan daripada beliau. Saya pun mulakanlah kehidupan sebagai orang yang disebut pada waktu itu namanya freelancer. Freelancer. Saya alhamdulillah syukur berkat doa mak dan ayah, izin mereka, begitu juga doa isteri dan anak-anak, selalu dijemput sebagai perunding dalam banyak organisasi. Antara organisasi yang saya pernah berkhidmat sebagai perunding untuk pengurusan harta ialah seluruh Politeknik Malaysia, Universiti Kebangsaan Malaysia, Universiti Sains Islam Malaysia, dan juga kebanyakan daripada sekolah-sekolah di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Begitu juga dengan bahagian-bahagian yang lain. Itu sedikit pengalaman. Dapatlah pengalaman 14 tahun setengah di universiti dengan setahun jadi freelancer. Kemudian tahun 2014 atau 1435 Hijriah saya bertugas lagi untuk meladeni para jemaah haji yang menunaikan haji umrah. Berbetulan rezeki kami dan semua umat Islam pada waktu itu hari Arafah ataupun hari wukuf jatuh pada hari Jumaat yang rata-rata dikenali dan masyhur dengan nama Hajjul Akbar, memandangkan kepada peristiwa waktu Nabi melakukan Hajjul Akbar juga, Hajjatul Wada' atau Hajjul Wada' juga pada tahun 10 Hijriah, dan jatuhnya hari Arafah pada waktu itu sama hari Jumaat. Jadi dikenali sampai hari inilah Hajjul Akbar. Untuk makluman semua, saya satu petua sambil-sambil memperkenalkan perniagaan, keusahawanan, kemajuan yang hebat yang tuan-puan akan perolehi dalam dunia Olive House ini, ya. Saya ingin kongsi satu amalan, perbanyakkan berdoa kepada orang lain. Itu yang satu rahasia kalau orang tanya, Puan Zalifah Jasman, ya, Tuan Rasidi Hashim baru nampak kita. Orang tanya apa yang jadi amalan. Yang saya lihat kalau Ustaz ada hajat apa Allah kabul. Saya berkongsi amalan ini Nabi yang ajar, iaitu doakan kepada orang lain, malaikat akan doakan kepada kita dan diaminkan oleh malaikat rahmah terutama, ya, yang lain. Ini dari dulu sampai sekarang. Setelah saya dapat ilmu ini, saya tahu berkenaan dengan perkara ini, saya tak pernah lagi untuk hilangkan peluang berdoa kepada orang. Dan hari ini saya doa kepada tuan-tuan dan puan-puan, ya, kekal istiqamah bersama dengan Olive House dan ceburilah bidang keusahawanan yang luar biasa dan mencabar serta seronok ini. Inilah perniagaan yang duduk dalam dunia realiti. Kita tidak bersekadar teori, tapi kita akan terjun terus di medan jihad ini. Maka ketika itulah saya terfikir satu benda. Setiap tahun ketika saya bertugas, saya hanya mendoakan orang lain, wa imma haji umrah. Saya malu nak memohon kepada Allah untuk pribadi diri sendiri kerana kurniaan Allah saya fikir teramat banyak dan tak dapat nak kira lagi dah. Bahkan bukan untuk diri sendiri tetapi untuk mak ayah, ya, untuk adik-adik, untuk keluarga, untuk isteri anak-anak, untuk komuniti, apa yang kita minta Allah Ta'ala bagi. Maka pada waktu itulah saya terfikir juga Allah akan murka ketika kita tak mohon. Ketika kita tak mohon, Puan Nora saya tak tolong. Mandilah. Puan Nora Sekin minta tolong mute ataupun Mimi minta tolong mute kan? Ni kalau bercakap pun tak dengar ni. Mimi tolong mute kan jap Mimi. Okey, kita teruskanlah, ya. Kita teruskan. Jadi hadirin rahimakumullah.
Itulah saya mohon 3 perkara daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk diri sendiri setelah saya termenung panjang. Panjang tu bukanlah sampai berjam-jam. Habis saya doakan untuk semua jemaah. Ya. Saya termenung sekejap dalam kurang lebih 15 saat gitu. Ya. Sama ada nak minta doa dengan Allah untuk diri sendiri ataupun tidak. Saya rasa malu sangat-sangat. Saya ingat satu hadis Nabi yang mafhumnya Rasulullah bagi tahu kita Allah Ta'ala murka jika orang itu tidak mahu minta daripadanya. Tentang kurniaan yang banyak itu satu bab. Sebagai membalasnya, kita jadilah hamba yang taat dan takkan terbalas pun. Dan hadirkan kesyukuran itu dalam 3 bahagian kehidupan, iaitu secara qalbu, secara fi'li, secara qawli kita. Ya. Dalam keadaan spiritual kita bersyukur, fizikal kita bersyukur. Ya. Dan zahirkan kesyukuran itu bukanlah untuk menunjuk-nunjuk, tapi agar orang lain juga termotivasi untuk bersyukur kepada nikmat Allah. Saya pun minta 3 benda. Yang pertama, saya mohon agar saya dapat anak perempuan yang salihah, mukminah, sempurna dari fizikal, spiritual, intelektual, emosi, sosial dan holistik semuanya. Yang kedua, saya mohon karena pada waktu itu ya anak saya laki-laki ya. Isteri ini selalu minta, abang doalah agar kita dapat anak perempuan zuriat yang baik, sempurna, thayyibah. Saya kata saya waktu itu takut nak minta. Jika kita minta perempuan, Allah Ta'ala nak bagi laki-laki, anak dan kau nak sangat, dapat tengah-tengah. Itu yang saya paling takut. Walaupun guru kami selalu bergurau begitu, tapi saya ambil kira gurauan tersebut kerana gurauan guru ini ya ada signifikannya. Kedua, saya mohon agar anak-anak berjaya, cemerlang dunia dan akhirat. Ini kan saya kata dah tadi, untuk orang lain dah mohon dah. Untuk mak ayah adik-adik semua dah mohon, untuk diri sendiri ni. Anak-anak saya jadi orang yang berjaya dunia akhirat, yang semuanya saya doa jadi muqri'ul Quran dan ceburi bidang yang mereka minat serta cemerlang. Dan yang ketiga lah, saya mohon ya Allah, kurniakan aku satu bidang keusahawanan, bidang dalam jihad, muamalat, ya, ekonomi, untuk aku betul-betul berkecimpung dalamnya, dan dalam masa yang sama kerja dakwahku ya Allah tidak tergendala. Karena saya bimbang dah pada waktu itu, kalau Allah kabulkan jadi seorang usahawan, mungkin saya akan tinggalkan bidang dakwah. Dan ada juga ketika saya duduk dalam bidang dakwah, lalu saya tak kenal bidang keusahawanan. Sedangkan Rasulullah menguasai segala bidang. Kita bukan Rasul, tapi kita mesti ada cita-cita untuk menjadikan baginda itu suri teladan dan kita ikut serapat yang mampu. Habis doa yang ketiga, masuklah waktu maghrib. Waktu itu kan, matahari terbenam, azan pun dilaungkan. Allahu Akbar, saya kata saya sempat juga minta 3 benda yang saya bercita-cita, bercadang-cadang, merancang nak minta. Hadirin rahimakumullah. Balik ke Malaysia, Allah kabulkan melalui bidang yang ketiga yang saya mohon dahulu. Sebab itu hari ini kalau Mimi kata kongsi apa yang Ustaz nak bagi tahu, Allah Ta'ala kabulkan yang ketiga dahulu. Dia pilih jadi yang pertama. Jadi dengarlah elok-elok macam mana saya kenal Olive House dan macam mana saya berani bagi tahu Ustaz Aidil Azwar Zainuddin bahawa saya tidak akan tinggalkan Olive House dan Ustaz juga tidak boleh buang saya dari Olive House. Ustaz buatlah macam mana pun, ia tidak akan berlaku. Itu dengan penuh yakin dan berani. Karena saya dah doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan saya akan doa dan terus berdoa agar Allah meluruskan perjalanan Olive House dan tidak akan membenarkan mana-mana individu yang cuba untuk membengkang-bengkokkan Olive House ini hadir dan menguasai Olive House. Itu doa yang saya yakin Allah pasti kabulkan. Pulang Malaysia, isteri saya ada masalah berkenaan dengan kitaran darah wanita. Jadi orang perempuan ini satu benda yang ceritalah macam mana seronok pun, tapi kalau dia ada masalah dengan kitaran darah wanita dia, atau kita sebut menstruasi ataupun darah haid ini, dia memang mood takkan okey punya.
solehah lah macam mana pun, ya, mood dia akan pasti akan terganggu. Maka pada waktu itu dia pun luahkanlah perasaannya. Dia kata, abang sebenarnya waktu abang di Mekah bertugas hampir 2 bulan, haid dia datang tak betul. Saya kata apa hal pula? Muda lagi pun, kenapa boleh jadi masalah ni? Cuma terlintas di minda saya ni, cerita tentang haid ni ada kaitan dengan apa? Hormon. Dengan hormon. Perempuan, kalau ada hal apa-apa, jangan terus dalam kepala ni, asyik nak pergi ke hantu, orang buat, jin, setan, tak ada benda lain lah. Benda yang terus nak pergi ke alam-alam yang gaib. Yalah, kita kena beriman dengan perkara yang gaib. Tapi jangan terus begitu. Tengok benda yang zahir dahulu. Saya bawa jumpa satu orang doktor. Saya syorkan doktor ini, kerana doktor ini antara orang yang menerima perubatan melalui kaedah pemakanan, iaitu Quranic food ni, ya. Walaupun beliau merupakan doktor pakar dan pemilik hospital yang semakin terkenal, khususnya di Putrajaya, di Selangor dan Kuala Lumpur. Beliau ialah Dr. Hajah Khamsiah binti Muda, pakar perbidanan dan sakit puan, atau kita panggil ONG, kan. Okay. Jadi bawa jumpa dia. Untuk makluman tuan-puan, anak kedua ketiga dengan Dr. Khamsiah ni lah. Banyaklah pengalaman hingga kami panggil dia panggil beliau ni dengan kakak lah, ya. Apabila sampai di klinik, di hospital pada waktu tu, dia waktu tu bertugas di An-Nur, sekarang dia milik hospital sendiri, nama dia Women and Children Hospital, Andorra Women and Children's Hospital di Seri Kembangan. Ringkasnya, lepas bagi salam semua masuk, dia tanya apa masalah. Pak isteri saya pun cerita, dia kata ginilah, doktor buat beberapa check up dulu, ya. Kita kena diagnose dulu untuk nak tahu apa punca. Hujung, doktor pun bagi tahu, kata ini ada masalah hormon wanita. Orang perempuan dia paling asas dia tahu apa tu estrogen dengan progesterone, ya. Kalau orang lelaki testosteron khususnya, ya. Dia pun bagilah pil untuk rawatan hormon dan cara untuk nak ambil pil tersebut. Kena tunggu datang haid dulu. Datang haid hari kedua, ya, dan haid masih berjalan, baru boleh ambil. Nak jadi ceritanya, datang haid hari kedua berhenti. Datang hari ketiga, datang haid balik. Nak ambil hari keempat haid berhenti. Dia selang sehari. Ujungnya sampai ke sudah tak makanlah pil tersebut. Jumpa doktor balik. Doktor kata, saya pun tak tahu nak cakap macam mana Ustaz. Tunggu dulu, dia kata. Nanti bila boleh datang haid tu berjalan agak okey, terus amalkan. Saya tak nak tunggu, ya. Saya beritahu dia, doktor, apa kata doktor kalau saya cuba ikhtiar kaedah-kaedah lain yang mungkinlah saya tahu. Dia seorang doktor yang sangat bagus. Dia kata, silakan Ustaz. Tapi kalau Ustaz tak berjaya, doktor akan ambil balik. Doktor akan ambil balik kes Ina ni, nama isteri saya. Baik, waktu itulah tuan-tuan dan perempuan, saya hubungi seorang pelajar saya. Dalam dunia ni, kita jangan keadaan apapun, kita jangan rasa kita adalah yang terbaik. Saat kita akan hancur bila kita rasa aku bagus. Waktu itu kita akan hancur. Ibu saya selalu pesan dengan pesanan tersebut dan saya cukup ingat. Aku sentiasa tak bagus, sebab itu kena berusaha untuk jadi bagus. Kenapa saya nak sebutnya? Saya hubungi pelajar saya sendiri. Pelajar saya sendiri, ya, yang sangat rapat waktu belajar di universiti. Saya dengan pelajar khususnya yang jadi pemimpin-pemimpin pelajar ni rapat kerana mereka akan berurusan terus dengan saya dan selalu minta khidmat nasihat, terutama untuk program, aktiviti mereka, ya. Salah seorangnya ialah Ustaz Haji Muhammad Burhan bin Haji Zakaria. Sekarang seorang pendakwah dan juga seorang kita sebut sebagai guru agama Tanah Suci, ya. Sekarang berkhidmat dengan Bushra Holidays Niam Burhan. Saya pun telefon dia, Burhan, kau kena tolong aku ni, Burhan. Tanya, kenapa? Bang, kenapa? Saya kata, kakak hang ni tak tahu apa masalah, doktor pun benih. Aku jumpa pakar lah ni, ya. Masalah haid ni. Doktor kata hormon lah ni. Dia pun jawab, susah apa?
duk baca selalu surah tu, tapi kenapa tak beramal? Oh, saya rasa satu tamparan. Sebab dia dengan saya memang berani cakap lepas. Saya kata kat dia, surah apa? Nak beramal apa? Dia pun baca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Habis kat situ. Ya. Tak sampai 8 ayat. Dia baca ayat 1 ya, wattini wazzaitun. Sadaqallahul azim. Saya pun waktu tu macam terpana. Sentap sekejap. Demi tin, demi zaitun. Dia kata, amalkanlah Ustaz. Makan minyak zaitun dengan cuka tin. Saya waktu tu minyak zaitun saya faham lah. Bila sebut cuka tin tu, ya, saya kata cuka buh dalam tin kan. Yang aku tahu cuka dalam botol ya. Dia kata tu dia sampai tak tu punya tak tahu. Saya pun dalam ketawa pada waktu tu geram pun ada juga. Inilah peluang anak tibai aku balik. Saya kata inilah cuka buah tin Ustaz. Cuka organik. Bukan cuka yang dibuat daripada asid asetik. Asid sintetik. Bukan. Ini organic vinegar disebut. Saya kata bukan cuka apple kan, bukan cuka kurma. Tak, cuka ini cuka yang terbaik ya untuk jadi amalan kita. Ambil hadis Nabi, ni'mal idamul khal, sebaik-baik lauk ialah cuka, dan kita lihat bagaimana saintis Islam telah membuat kajian yang cukup menyeluruh, antaranya Ibn Sina dalam kitabnya Qanun fi Tib, Qanun fi Tib atau Canon of Medicine, undang-undang perubatan. Usia buku tu kalau campur tahun ni dah 1000 tahun lebih dah. Kurang 1005 tahun macam tu kitab tu punya usia. Baik, saya pun tak nak cakap banyak-banyak dengan dia. Terus saya kata kau hantar mai dekat aku dalam 2-3 carton. Dia pun bagi tahu harga, saya pun bank in, terus waktu tu transfer ni tak popular sangat lagi ya. Buat bank in semua dekat dia. Sampai isteri saya pun beramal. Waktu tu kita hanya ada 2 produk je. Produk dia yang ada pada waktu tu, yang ada tepi saya ni, cuka buah tin ni. Ni pun kotak baru. Sebelum ni kotak lama. Dengan PMZ, parti minyak zaitun. Tuan-tuan pun tahu kotak dia macam mana. Okey. Jadi amal lah, isteri saya pun beramal. Alhamdulillah, head berhenti dan tak datang terus lepas tu. Berhenti tak datang terus. Tak ada selang-seli, selang-sari 2-3 hari ke. Ya. Tak ada dah. Berhenti terus. Akhirnya saya bawa lagi jumpa doktor. Doktor kata, Ustaz, ni berhenti terus ni lagi teruk. Saya pun tak tahu nak cakap apa dah. Hari ni saya akan buat sedetail check up. Ya. Kita check up ikut saya punya prosedur Ustaz. Tak apa. Saya pun tunggulah. Dia mula dengan ambil urin, ambil darah. Macam-macam lah. Satu saja yang doktor tak buat. Ini tunjukkan dia pakar. Dia pakar, apa dia? Dia tak x-ray. Dia kata yang ni tunggu. Selepas result yang lain keluar, tak tahu juga, kita buatlah x-ray ke MRI ke apalah lepas tu. Yang melibatkan kita nak tahu benda dalaman. Ya. Nak tengok apa nampak di dalam ni. Jadi satu petuah lagi saya nak share. Kalau orang perempuan ni ada masalah, tolong cek dulu dia pregnant atau tidak. Sebagi x-ray ke nak buat segala-galanya. Banyak dah kes yang kita lihat kerana ketidakpakaran doktor ini. Doktor pun selalu saya bagi tazkirah bahawa kita bukanlah tahu semua benda. Dan kita tidak expert segala benda. Yang maha expert ni Allah Ta'ala. Jadi hampir 3 jam dia buat cepat. 3 jam cepatlah tu. Ni ada yang kena balik, datang kemudian dan sebagainya kan. Saya minta tolonglah doktor saya. Susah hati sangat. Sayang isteri, orang kata sayang bini. Siapa tak sayang bini, oi. Ya, amanah Allah tu. Amanah Allah. Dan itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah lepas 3 jam masuk bilik dia. Dia bangun ya, dia bangun. Kami masuk tu, Assalamualaikum. Doktor. Dia masuk, silakan. Dia jawab salam semua. Duduk Ustaz, dia kata duduk Ina. Dia hulur tangan. Saya kata, ayang tu doktor hulur tangan. Isteri saya jadi terkejut lah. Tiba-tiba orang hulur tangan, nak salam. Padahal dah jumpa dah tadi, dah salam. Isteri saya pun angkat tangan, hulur kat dia. Dia
Dia pun jabat tangan. Waktu tu tak ada masalah nak salam-salam ni. Ya. Ni tak ada kaitan dengan PKP kita hari ni. 2015. Saya ulang 2015. Dia pun kata, tahniah Hina. Ya. Dah ada isi dah. Kandungan sihat, afiat. Ya. Dah sebulan lebih dah. Allahu Akbar saya pada waktu itu. Ya. Allah Ta'ala saja yang tahu. Sujud syukur tuan-puan. Banyak-banyak terima kasih dengan Allah. Ya. Baik. Soalan yang berlegar ialah anak apa? Ni anak apa? Kandungan dah tahu nak lelaki ke nak perempuan. Angkat tangan, ya Allah. Apa pun aku minta dia sempurna, sihat, afiat. Ya. Dan jadikan dia yang terbaik, ya Allah, di sisimu untuk kami. Baik. Habis ya. Selesai. Kandungan dah tahu. Apa jadi dengan cuka buah tin dengan PMZ tadi? Amal terus. Orang kata takut. Isteri saya amal terus. Macam mana dia beramal pada waktu itu? Tuan-puan, badan kita subjektif. Ya. Isteri saya dia rasa selesa untuk beramal 2 sudu besar cuka buah tin. Minum dengan secawan air. Ya. PMZ dia ambil sekali je. Itu saya kata subjektif. Kita ajar 2 kali. Realiti badan dia sekali. Apa? Makanan. Apa pun ni makanan. Jangan kata ni ubat, ni makanan. Ya. Tapi yang berfungsi sebagai perawatan. Ya. InsyaAllah. Ayat kena jaga supaya persahabatan baik kita dengan KKM tak tercalar. Itu tuan-puan kena ingat tu. Ya. Tak tercalar persahabatan baik kita dengan KKM. KKM dengan kita hari ini sangat rapat. Sangat rapat. Ya. Hubungan sangat baik. Ya, sangat baik. Apa tidak baiknya? Sampai peringkat KKM hadir program tanda tangan MOU kita dengan Yayasan Jantung Malaysia. Ya. Dan saya banyak kali bagi talk untuk kaki tangan kesihatan. Kementerian Kesihatan. Wa imma di hospital dan macam-macam agensi di bawah mereka. Okay, saya teruskan. Ya. Kemudian, bila dah jadi macam tu terus beramal, saya pun rasa di hati nak jadi ejen. Tu Mimi sebut jadi ejen tadi tu. Saya hanya sempat jadi ejen, saya fikir dan saya kira balik ni, kira balik. Dalam 2 minggu setengah macam tu lah. 2 minggu setengah. 2 minggu, duduk ada 14 hari. Ya. Tuan campur lagi 3 hari setengah gitulah. 17 hari macam tu. Saya pergi kursus, waktu pergi kursus macam tuan-puan ni. Tuan-puan KPEA. Saya waktu tu nama PDU, Program Derab Usahawan. Buat di Melaka. Di Bandar Hilir, tepi sungai tu kan. Tu. Maka pada waktu itu habis kursus jumpalah dengan Ustaz Aidil, Ustaz Zahir dan sahabat-sahabat yang lain pada waktu itu. Panjanglah cerita, kita ringkaskan. Ustaz Zahir di hujung kursus, dia salam, dia peluk saya. Dia pegang bau. Dia kata, pegang dua-dua boy. Ustaz Rodi, bila nak balik ke utara? Saya kata, insyaAllah lah Ustaz, adalah tarikh-tarikh dia saya beritahu. Singgah pejabat. Pejabat apa tu? Pejabat Penyelaras Ejen dipanggil. PPE pada waktu tu. Pejabat Penyelaras Ejen. Boleh Ustaz? Ada apa Ustaz? Saya pun tanya, ada apa Ustaz? Ada Olive House nak minta tolong Ustaz? InsyaAllah. Saya pun waktu tu Ustaz Usni jadi ejen. Pengurus ejen. Saya pun order barang banyak-banyak. Sehingga staff dia kata pada waktu tu, Ustaz, sungguh kalau Ustaz punya order ni, kami bimbang tak cukup stok sebab stok akan sampai sekian-sekian tarikh. Tak apa, saya kata mana ada saya nak ambil dulu. Ya. Alhamdulillah, saya masukkan dalam kereta. Ya, waktu itu sepanjang perjalanan saya pulang ke kampung, ya, habis produk tersebut di tengah-tengah jalan. Nah, siapa yang saya kenal, yang saya tahu, semua saya beritahu. Saya jenis suka beritahu benda yang patut orang tahu. Ini tuan-puan kena ambil lagi ilmu ni. Bagi tahu orang yang orang patut tahu. Kan kita ada belajar. Kalau kita mengaji pengurusan, kita akan belajar Joe and Harry's window. Orang panggil Johari, tingkap Johari tu. Joe and Harry window kan. Dia ada 4 kotak tu. Saya bukan nak mengajar tingkap Johari atau Joe and Harry window. Tapi saya nak bagi tahu bahawa benda yang orang patut tahu, jangan sembunyi. Benda yang orang tak patut tahu tentang aib kita, jangan cerita ke orang. Cerita ke orang, kita usahawan, kita berniaga. Kita ada macam-macam produk yang boleh bantu afiatkan semua orang dan jaga halalun tayyibun, lagi-lagi dapat menyumbang kepada pembangunan ekonomi agama kita. Itu saya cerita. Ya, habis produk. Saya pun re-order balik. Dia orang kata bau. Berapa hari, 3 hari Ustaz ni. Habis dah saya kata produk waktu tu habis.
Waktu tu tuan-puan yang ada saya sebut lagi. 3 benda. PMZ, cuka buah tin dengan buah tin separa segar. Waktu tu delima belum, madu belum, Ceylon cinnamon belum. Jangan cakap lah Olive Plus 30X dengan OPU. Waktu tu belum lahir lagi. Baik, belum lahir dalam Olive House. Okay. Alhamdulillah, dah jadi macam tu, saya pun teruslah berniaga. Sampailah rumah saya penuh dengan kotak. Kotak saya waktu tu, rumah yang nak renovate, saya alihkan peruntukan simpanan untuk renovate rumah kepada jadikan modal nak berniaga. Saya sewa rumah lain sementara rumah kena renovate. Penuh habis bau kotak. Ya, tingkat bawah kotak semua. Kami duduk tingkat atas. Anak saya, kisah yang saya sebut, Allah kabulkan yang ketiga, dia naik yang kedua. Kan? Dia kabulkan yang ketiga tu buat apa? Jadi ejen, kenal Olive House, ya, jadi ejen. Yang pertama isteri pun beramal, mengandung pun elok dah. Dia datang pula yang kedua, anak-anak nak berjaya. Saya 8 tahun sebagai yang dipertua PIBG Sekolah Kebangsaan Bandar Seri Putra. Maka ketika Muhammad Nabil Husaini anak saya yang sulung masuk tahun 6, pada waktu tu adalah ujian-ujian yang cikgu buat ni. Keluarlah result. Waktu tu UPSR 5A. Tuan-puan, saya kuliah saya ni, ceramah slot saya ni free flow. Tak ada lah slide macam apa namanya Saudara Akmal dan tuan-puan akan jumpa Tuan Haji Firdaus, jumpa dah tadi ya. Tuan Haji Firdaus, saya tak ada slide. Saya dah memang minta nak free flow punya kuliah, nak bagi orang tengok kita dan saya boleh tengok seramai yang saya mampu tengok di skrin ni. Itu pun ada yang tak buka juga skrin lagi. Okey, tak apa. Kita teruskan. Apabila datang ujian sekolah Kebangsaan Bandar Seri Putra, Nabil ni dapat keputusan corak. Cikgu pun panggil ke sekolah, Tuan Zahrudin, cikgu panggil ke sekolah. Saya pun pergilah Tuan Zahrudin ke sekolah Tuan Zainal. Saya tanya cikgu, Tuan Sani Omar, apa masalah? Cikgu nak jumpa ni. Kita boleh jumpa dalam mesyuarat jawatan kuasa PIBG. Apa-apa boleh bagi tahu. Tapi cikgu panggil ni macam ada hal. Puan Khairunisa. Dia kata, memang Ustaz, hal besar Ustaz. Pasal anak. Saya kata, okey, anak saya ada buat salah apa cikgu? Tolong bagi tahu. Tak ada salahnya Ustaz. Akhlak, syakhsiah cukup bagus. Kurikulum sampai ke peringkat antarabangsa bagus. Alhamdulillah, syukurulillah. Tapi akademik corak lah Ustaz. Dia kata. Corak. Dia pun tunjuk result. Allahu Akbar. Ayat yang cukup sentak ialah apabila dia kata, macam mana Ustaz nak tunjuk role model sebagai yang dipertua PIBG kepada mak ayah ni? Saya kata apa kaitan YDP PIBG dengan Rizak dan dengan mak ayah ni? Tentulah maka nak tengok ketua dia, nak tengok pemimpin dia, nak tengok yang dipertua dia. Macam mana cara dia didik anak? Waktu tu tuan-puan kita duk bagi kuliah ceramah, jadi konsultan, tazkirah segala bagai macam tempat. Tiba-tiba kita kena titik dengan cikgu sekolah, cikgu kelas anak kita. Tapi saya beritahu dah tadi kan, tawadukkan diri tak rugi. Saya pun dengar dia berletih tu. Ya, merah padam juga muka. Macam-macam lah perasaan datang. Istighfar, astaghfirullah, salawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi. Lama juga. Ada yang saya boleh dengar, ada yang saya tak boleh dengar sebab dia telinga dia mulai jadi panas tuan-tuan. Ni benda realiti. Tak usah duk berteori lah. Kita kata tak ada nak rasa angin tenang je tak. Saya memang waktu tu sangat teremosi. Tapi kawal diri. Ujung tu cikgu kata, minta maaf Ustaz saya banyak cakap ni dan terima kasih Ustaz luang masa datang. Saya kata terima kasih banyak cikgu. Saya syukur sangat-sangat cikgu sudi bagi tahu. Ya. Saya waktu tu ada 2 pilihan. Pilihan pertama saya nak marah anak sulung saya ni, kenapa buat abah macam ni? Pilihan kedua, saya cerminkan diri dulu. Saya cek, apa yang aku tak buat sebenarnya? Ada 2 benda kan? Tak salah orang, atau kita cermin diri. Saya balik, saya tenung. Sofa mana ada dalam rumah, tingkat bawah tu semua dengan kotak. Duduk atas lantai, sandar kat kotak. Kan? Kebir-kebir. Waktu tu, juz delima baru sampai. Baru masuk. Waktu tu saya ingat. Bulan 6, 7 tu juz delima dah masuk. Azgranata. Waktu tu masuk dari sekarang lah, Azerbaijan punya juz delima. Saya kata, faham pula ni. Saya kata, cikgu sekolah panggil tadi. Sebentarlah apa yang berlaku. Abang nak buat macam mana? Saya kata, nanti dah abang fikir apa nak buat ni. Esoknya, sekolah agama pula panggil. Cikgu sekolah agama panggil. Pergi lagi sekolah agama.
dalam kepala ni saya dah macam dapat clue. Dah sama macam sekolah kebangsaan. Ya, benda yang sama. Tapi kali ni lagi dahsyat apabila result Nabil ni ditunjukkan kepada saya, ya, ayat yang meluncur keluar daripada mulut ustazah kelas dia ni, guru kelas dia. Dia kata, "Ustaz, orang tengok ustaz tu begitu begini, panjanglah dia punya berita tu kan, kita terima. Tapi yang hujung tu tak tahan. Tapi anak ustaz tak macam anak ustaz pun." Allahu Akbar, rasa kelam tu di dunia. Bila dia kata anak ustaz tak macam anak ustaz pun. Kita apa maksud ustazah? Yalah ustaz, tak patutnya Nabil result macam ni sedangkan ustaz duk mengajar sana sini apa semua. Saya waktu tu kan, Iblis datang juga, datang nak je saya tanya, anak ustazah cemerlang sangat ke? Iblis memang datang. Tapi kita sabar, ya Allah, biarlah itu hal dia ni, hal aku ya Allah. Balik waktu tu saya duk nampak anak saya di mata saya tu kecil besar. Budak ni. Tapi macam saya sebut tadi kan, bukan salah dia, salah aku lah. Dia kecil lagi, baru 12 tahun. Akhirnya malam tu saya tak boleh tidur tuan-puan. Saya jadi tertekan. Sebab tu stres ni bagus. Kita kena tukar stres yang tak bagus kepada stres yang bagus. Kerana hari ni nak sebut perkataan positif pun fikir-fikir. Kalau orang tu beritahu, saya positif. Orang akan lari. Sebab apa? Takut positif COVID-19. Kan? Saya pun pada waktu tu saya memang tak boleh tidur. Ambil wuduk, solat. Minta, ya Allah, bagilah ilham, ya Allah. Solat lagi, ya Allah, tolonglah aku, ya Allah. Aku tak tahu dah nak minta siapa. Engkau sah permintaan aku yang awal dan yang akhir. Nak dekat-dekat subuh tu tuan-puan. Saya dalam mengantuk-mengantuk, tidur, terjaga, takut terlepas, terlajak tu. Waktu itulah datang satu ilham. Ya. Yang mana ilham tu daripada apa yang kita duk belajar dalam Olive House sebenarnya. Engkau dah ada semua. Kan? Ilham tu fal yang dzuril insanu ila ta'ami. Maka hendaklah manusia itu hendaklah dia benar-benar memerhatikan. Ya, emphasize deeply. Apa dia? Emphasize apa dia? Yang kita sebut sebagai pemerhatian, observation. Apa yang dia ambil jadi makanan dia. Allahu Akbar, waktu tu syukur alhamdulillah. Kalau Archimedes dia kata apa? Eureka, baru dapat satu idea. Saya pun cari ayat-ayat yang ada dalam Quran untuk saya jadikan clue panduan untuk nak buat satu resepi makanan untuk anak saya sendiri. Saya dah share, kalau tuan-puan nak saya kena cari balik sebab handphone saya reboot baru ni, factory setting balik, habis segala data saya, tapi saya yakin ada kawan-kawan yang simpan resepi tersebut. InsyaAllah Mimi tolong ingatkan, nanti kita ambil dan kita share. Antara yang saya boleh sebut sekali lalu, yang siapa nak salin-salin, ya, yang saya cukup ingat, ialah saya pun tulis. Saya bilang berapa kali Allah Ta'ala sebut kataan zaitun dalam Quran. Ya. Daripada itu saya buat kesimpulan, zaitun mesti ambil. Tak boleh tidak 7 kali seminggu. Maksudnya apa? Tiap-tiap hari. Ya. Seminggu 7 hari. Ya. Setiap hari kena ambil zaitun. Without miss. Tak boleh. Kerana kalau kita baca Quran, kita akan jumpa 7 tempat zaitun disebut. Ya. 6 tempat terang menerang, 1 tempat memang sahih jelas tu rujuk pada zaitun. Ada sebenarnya yang ke-8 tapi yang itu teramat umum. Kalau saya ambil kira 7. Saya pun tulis minyak zaitun PMZ 7 kali ambil seminggu, setiap hari 1 sudu pagi, 1 sudu malam. Baik 1. Yang kedua, ya, kami waktu tu ada buah tin. Kita waktu tu kita lah wali ada buah tin. Maka buah tin wa zaitun. Tin ini Allah Ta'ala sebut sekali ada dalam Quran. Tin sekali. Surah yang ke-95. Ya, surah At-Tin. Buah tin separa segar. Yang tu yang kita ada pada waktu itu. Ya. Walaupun ada sumber lain di Malaysia. Tapi saya waktu itu saya ada keraguan. Karena saya tak mau ada racun. Saya tak mau ada GMO. Ada GFO. Ya. Saya tak mau pokok tu termutasi atau dimutasikan. Baik. Buah tin saya bagi sebiji sehari. Setiap hari mesti ambil sebiji. Sebiji ya sehari. Zaitun tadi 2 sudu, buah tin sebiji. Yang ketiga, ya. Saya bagi kepada anak saya pada waktu itu delima. 1 kali ambilan bersamaan dengan 1/3 cawan. 1/3 cawan. Jadi waktu itu kita ada yang sekarang pun ada yang botol kecil tu kan, kita bahagilah kepada 1/3 cawan. Suruh dia ambil berapa kali? 3
atau 2 kali. Waktu tu saya pun tulis 2 kali. Tapi saya buat setengah cawan. Yang ketiga, buah kurma. Waktu tu Oleh House tak ada lagi kurma. 7 biji satu hari mesti ambil. Saya tanya kawan-kawan yang balik umrah, siapa ada bawa balik lebih ajwa ataupun barni. Dua ni kenal ni nama ni, ajwa ataupun barni. Ya. Saya minta dia orang beli dengan dia orang balik rumah. Ada yang ala ustaz kami bagi hadiah, ambil lah. Okay. Nabil dia ambil 7 biji sehari. Kadang dia ambil 3 biji pagi, sebiji tengah hari, 3 biji malam, macam tu lah. Ya. Pertukaran sekolah menengah, sekolah agama tu, sekolah kebangsaan, sekolah agama tu sebiji. Ya. Kemudian yang ke-5, kismis. Waktu tu Olifah pun tak ada lagi kismis. Kita ada sekejap. Kita nanti pihak yang bahagian yang berkaitan akan buatlah kajian. Tuan-puan tunggu, kita akan nanti dia umum, kita ikut je. Kismis tak ada, saya order dengan Ustaz Burhan lagi. Dia pun hantar carton. Satu carton tu ada dekat 40 botol. Ya. Okey, tak apa. 7 biji sekali ambil, mesti ambil 21 biji. Maksudnya 3 kali ambil lah. 7. Ya. Pagi, tengah hari, malam. Saya bagi ke anak saya satu balang tak dalam beg dia hari pertama tu. Sekali tak salah saya, tak salah silap saya lah. Sehari sebelum birthday dia. 1 bulan 7 macam tu. Ya. Balik daripada sekolah dia tunjuk botol kosong. Balang dah kosong. Saya kata, hang makan semua ke? Dak apa? Waktu tengah makan kawan-kawan main. Kawan kata nak sikit. Habis balang. Ya Allahu Akbar, betul. Tak apa. Niat hadiah sedekah. Jariah. Rezeki. Jangan takut nak bagi jariah. Rezeki. Kenapa? Tengah hari saja tuan-puan masuk mesej penuh padat. Orang tanya, Ustaz Rudi, ada jual kismis ke? Saya kata tak, saya tak jual, saya beli bagi anak makan. Oh, kami nak order lah. Dia orang kata beli yang Nabil bawa ke sekolah. Habis terus 40 botol satu hari. Tolak hak botol kita lah. Kita ambil siap 3 botol. Jadi jual 37 botol. Habis order balik. Lepas tu tuan-puan, saya cari madu. Waktu tu madu kita belum ada. Saya cari madu kelulut daripada ladang sepupu kepada guru saya. Ya. Daripada Kelantan waktu tu. Madu ni satu sudu besar. Saya bagi setiap hari. Kemudian tuan-puan, Zamzam. Zamzam. Ma'u Zamzam 5 syuribalahu. Air Zamzam bagi niat peminumnya. Jadi hadis sahih ni. Saya pun Zamzam banyak kat rumah. Sekarang pun Zamzam banyak kat rumah. Siapa nak beli boleh beritahu. Ya. Zamzam original lah, bukan tipu-tipu ni tuan-puan. Saya memang simpan banyak untuk kegunaan keluarga. Ya. Siapa nak, kita jual. Siapa tak mau, kita tak ada masalah. Jadi Zamzam tu bagi secawan, sehari secawan. Ya. Last sekali saya suruh dia baca Quran sebelum pergi sekolah. Ya. Paling-paling kurang 1 muka surat. Mula-mula saya kata 1 ayat, dia buat loya buruk. Dia Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Sadaqallahul azim. Tu dia. Anak kita cerdik. Dia memang akan panjang. Tamat-tamat dia. 1 muka surat, 15 baris kena baca. Saya buat hari-hari. Hari-hari saya buat dalam tempoh 2 bulan. 7, 8. Bulan 9 exam. Alhamdulillah tuan-puan. Ringkaslah ceritanya. Masa pun dah nak habis. Ya. Dia dapat 5 A straight. 5 A's. UPSR. Mumtaz. PSRA. Dan dia dapat tokoh pelajar sekolah. Ya. Dan dia juga dapat 6 sekolah yang berprestij. Daripada 6 sekolah berprestij itu, saya dengan Umi dia bincang punya panjang, bagi tahu dia keputusan masuklah Ulul Albab Semakel. Sebelum tu masuk Mahad, masuk Ulul Albab Semakel, patah balik Mahad, akhirnya kekal sekarang di Semakel, tingkatan 5 dah sekarang. Dan pencapaian PT3 dia pada tahun sekarang 2020 ya, tolak 2 tahun 2017. Maaf 2018 ya. PT3 dia 10A, 10A. Alhamdulillah. Ini saya nak kongsi. Jadi dia datang 3 package tadi tu dalam Olive House. 30 hari bulan 9 2015 lahirlah anak saya yang keempat. Alhamdulillah, anak perempuan. Dan perniagaan pun semakin maju. Kita diamanahkan. Saya hari ini sebagai pengurusi eksekutif Olive House Central Region yang mengetuai camp tengah atau Central Region. Ya.
dengan bahagian pejabat diuruskan oleh CEO, COO, ketua-ketua bahagian dan juga area manager serta semua warga kerja kita. Tak ada beza-beza pangkat darjat dalam berkeluarga dalam MHSB atau M. Rosie Holdings Sdn Bhd yang menjaga urusan Olive House Central Region ini. Tak ada. Kita sama ukhuwah kita. Bidang kerja saja yang ada pengkhususan yang tertentu. Alhamdulillah tuan-puan, syukur kita ada pejabat tetap dan saya mohon doa kepada tuan-puan untuk kita ada kilang tetap pula selepas ini dan gudang tetap yang besar telah pun selesai proses beli dia, nak tunggu proses selesai di MPKJ dan juga badan-badan pihak-pihak berkuasa ya atau statutory body ni seperti bomba dan sebagainya. Saya mohon pada tuan-puan jangan ada ghil ni apa? Rasa iri sesama mukmin ini. Ada satu doa ya, ada satu doa yang disebut di hujung doa tu wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan bagi ada cemburu, dengki, iri dalam hati kami ini ya. Lil ladzina amanu, untuk orang-orang yang beriman. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah, Engkau Maha sopan santun, Engkau Maha penyayang ya Allah. Terima kasih. Jadi doalah. Setengah orang dia kata dia dah maju, dia dah sedap sembang. Jangan. Kita di Olive House Central Region ini khususnya tak ada dengki, suka nak tengok orang maju. Ya, lagi maju orang tu lagi gembira kita. Itu satu didikan ibu saya dan ayah saya. Jangan dengki tengok orang maju. Tapi dengki untuk maju dengan baik sama-sama. Iaitu dengki yang elok. Dia panggil bukan dengki, dia panggil ribtah. Cuba sebut tengok. Ribtah. Ribtah ni satu keinginan untuk nak jadi bagus. Macam orang tu tanpa menjahanam, merosakkan orang tu. Itu ribtah. Ini kena mengaji istilah-istilah ni juga. InsyaAllah. Jadi Alhamdulillah. Inilah dia hari ini. Kemudian anak yang kedua cemerlang lagi UPSR. Straight A, UPKK. Mumtaz, PT3. Abang dia dah habis 30 juzuk dah. Dia dah masuk juzuk 23. Ini sekarang anak yang ketiga. UPSR patutnya tahun ini. Tapi dah dimasukkan sementara. Ya, doakan esok ada temuduga untuk ke sekolah apa namanya tu tahfiz. Ya. Sama juga saya nak dorongkan urut abab juga sama-sama dengan abang dia. Ya, yang dah 2 orang. Dan yang ketiga Nur Naqiyah Az-Zahra. Anak keempat Allah Ta'ala, anak kelima ya, laki-laki kelima Allah Ta'ala uji dengan Allah Ta'ala jadikan saham syurga. Ya, masya-Allah tabarakallah 5 bulan dalam perut ibu dia meninggal. Ya, tak apa, kita jadikan dia satu semangat juang kita. Yang 4 yang ada ni tuan-puan ada anak-anak, tuan-puan kita duduk dalam Olive House manfaatkan segala apa yang ada untuk majukan kita. Saya seronok hari ini boleh share sebenarnya kepada tuan-tuan dan puan-puan ya. Nak bagi tahu bahawa saya sekarang ini kerja saya lebih kepada bangunkan apa aspek yang saya nampak perlu dicungkil keluar. Urusan pentadbiran pejabat itu CEO, COO, bahagian finance, bahagian logistik ya, bahagian storage, warehouse dan sebagainya. Itu mereka buat. Bahkan saya hari ini dah tak boleh kata tak campur dah. Hanya saya nak sebut apa yang saya perlu sebut sebagai pemilik kepada perniagaan ini di Lembah Kelang. Itu saja. Amanah lain saya dah serah kepada mereka. Bahkan saya pula kadang-kadang tanya mereka apa patut saya buat. Area manager lah selalu saya tanya. Kat mana saya patut pergi dulu? Kedai mana saya patut sampai dulu? Ya, ejen mana yang saya patut pergi touch? Gitulah. Kadang-kadang kalau saya rasa nak pergi mana-mana tu saya punya suka, saya pergilah ya tuan-puan. Jadi tuan-puan yang dah join Olive House, dah join ni tu yang ikuti KPEA ni kan. Adakah yang tak join baru belum join lagi tapi nak ikut dulu KPEA? Itu wallahualam saya tak tahu juga yang itu. Nanti Mimi kalau dia tahu dia beritahu saya. Tuan-puan ambil kesempatan ini untuk belajar dalam Olive House. Saya dulu awal-awal saya jadi pengurus ejen di Lembah Kelang ini ya. Ada calon-calon peminat nak jadi ejen. Tapi bila kita kata tuan kena ikuti kursus program derap usahawan, kita akan ajar macam-macam ilmu tentang product knowledge daripada sudut dalil Quran, hadis, scientific study-nya, clinical proof-nya dan sebagainya. Dia kata
Ustaz, saya nak bagi Ustaz, tak payah. Saya tak perlu semua tu. Saya dah 20 tahun kenal minyak zaitun ni Ustaz. Ustaz baru berapa tahun je kenal nak mengajar saya. Saya nak jadi ejen je Ustaz. Saya pun bagi tahu dia, okey, terima kasih. Sadaqallahul azim. Ma'assalamah, tak ada dah ila liqa. Sebab apa? Kita tak perlu orang-orang yang angkuh, sombong dengan ilmu Allah duduk dalam keluarga Olive House ini. Karena ilmu dalam Olive House ini, ilmu Allah Ta'ala semua dan bertambah dari hari ke hari, tak ada kurang. Tuan-puan, kalau kita rendahkan diri dengan ilmu Allah yang maha tahu, Allah akan beri kepada kita ilmu yang kita tidak tahu lebih banyak lagi daripada segala apa yang kita jangkakan. Ini Profesor Dr. Sheikh Muhammad Faid bin Muhammad akan datang dan menetap di Malaysia ni. Siapa Dr. Faid ni? Kita punya advisor, orang yang didik kita banyak tentang ilmu nutrisi, kerana beliau sendiri merupakan pakar nutrisi agung dunia. Sekarang ni, ya, seorang pakar dalam bidang microbiology dan juga dalam bidang sains makanan. Ada 2 PhD, ya, masih lagi berkhidmat di hujung-hujung masa bersama dengan Universiti Raja Hassan kedua di Rabat, Maghribi. Atau kalau tuan-tuan type dalam search engine itu, King Hassan II University, Al-Jami'ah Malik Hassan Al-Thani, ya, Al-Mamlakah Al-Maghribiyah, Maghribi, Morocco. Orang yang hebat, tuan-puan, orang yang hebat, ya. Ni datang nak duduk Malaysia ni, dia share macam-macam. Sebab tu di hujung ni, tuan-puan, saya nak share sikit bagaimana dia menjawab tentang anti vaksinnya, ya, dan tak elok vaksin yang orang duduk buat secara konon-konon lah bagus hari ni. Dia jawab di Universiti Malaya pada waktu itu bila ditanya oleh seorang profesor dalam bidang vaksin daripada peserta yang ramai di Akademi Pengajian Islam pada waktu itu. Saya bimbang waktu itu, macam mana Prof nak jawab? Allahu Akbar. Kalau tuan-puan ada di situ, ya, saya tak tahu orang lain. Saya hanya mampu mengalir air mata. Tak boleh stop, tuan-tuan. Lap dengan sapu tangan, lap dengan tangan, lap. Sebab apa? Ya Allah, satu orang yang kau beri pada dia ilmu yang dia ambil daripada sumber Quran, sumber hadis, ya, sumber kajian para ulama dan sebagainya. Terduduk profesor tu dan tak ada apa-apa komentar. Ya, daripada surah An-Nisa ayat 119, larangan Allah Taala dalam proses vaksinasi. Ya, surah An-Nisa ayat 119. Tapi saya tak maulah jadi isu. Tuan-puan jangan terucap Ustaz Rodi anti vaksin sebenarnya. Bukan. Kita nak cerita bahawa kita ada proses vaksinasi cara makanan. Kenapa nak buat cara vaksinasi yang Allah Ta'ala sebut itu larangan dan bisikan syaitan dan ajaran iblis, ya, dalam surah An-Nisa. Saya ulang, chapter An-Nisa verse 119. Balik buka. Tuan-puan kalau baca tu memang tak nak faham. Saya yakin lah, buat cerita tentang kerak telinga lah apa semua, itu merujuk kepada virus yang dipotong-potong sana sini, ya, dilemahkan, buh dalam badan. Bagi badan kita boleh imun dan sebagainya. Kalau masuk sama juga dia lawan. Itu teori. Okey. Jadi tuan-puan, itulah titik mula. Titik mula. Orang kata Ustaz, dah titik berhenti. Tak. Kita titik tu berhenti tajuk lama. Yang kalau tak ada manfaat, buang, cukup. Daripada lepas titik tu kita mula chapter tajuk baru. Ya. Inilah dunia Olive House yang tuan-puan, saya atas meja ni pun banyak, tapi kalau nak tunjuk masa akan saya ambil lagi. Ni pun dah saya ambil berapa minit, 6 minit lebih, minta maaf. Apa nama Mimi, orang lain punya bahagian pula, ya. Saya nak share kepada tuan-puan betapa seronoknya duduk dalam Olive House ni, ilmu mencurah-curah. Kita akan jumpa dengan segala manusia yang hebat-hebat dalam Olive House ni, ya. Bermula daripada CEO HQ-nya. Kita ada dekat HQ tu ada executive chairman di HQ, kita ada executive chairman di camp, kita ada CEO di HQ, kita ada CEO di camp. Macam itulah. Nanti kita akan jumpa. Kita akan jumpa profesor dalam bidang tu, profesor bidang ni, pakar bidang tu, pakar bidang ni. Dan jangan terkejut, nanti kita akan jumpa orang yang potential Muslim to be, not Muslim yet, tapi bercakap tentang kelebihan zaitun, tin, kurma. Antaranya Profesor Dr. Nicholas daripada UPM, Profesor Dr. Uy dari UPM. Dua-dua orang ni bangsa Tionghoa. Seorang tu daripada nama pun kita boleh agak Kristian mungkin, ya. Dua-dua ni non-Muslim, non-Muslim. Tapi bila kita cerita tentang bab zaitun, dia yang lebih daripada kita. Ya, ini kita cuba untuk nak ikhtiarkan bahawa saya tak mau janji. Sebut je dulu, ikhtiar dulu.
sebut tu jadi cita-cita kita, mudah-mudahan Allah kabul. Profesor Dr. Andrea Chin, ya, seorang pakar makanan yang saya ambil persijilan yang diiktiraf akreditasi oleh United Kingdom melalui ITAC, ya. Cerita tentang certification for wellness consultant. Saya ambil tu setahun 1/4 bulan dah, 1/4 tahun belajar, kan, tahun suku dah, bukan setahun 3 suku, setahun suku dah belajar. InsyaAllah, tabarakallah. Kalau kita tanya berkenaan dengan apa yang digunakan untuk detox, dia akan jawab use organic and original and pure olive oil. Kalau kita tanya how many time we have to chew or strongly advise to chew our solid meal, solid food. Berapa kali kita nak kunyah benda keras apa yang solid makanan kita. Dia kata based on clinical study, strongly advised to chew up to 40 or more. At least dia kata 30 and more. But for those who are having problem with their colon, stomach, ulcers and macam-macam lah, strongly advised to double up. Make it 70 or 80 times before you swallow your solid meal. Allahu Akbar, tuan-tuan. Ini diajar dalam agama kita. Dia ajar agama kita. Cerita tentang vinegar. Macam mana nak gunakan cuka dalam makanan dan perawatan. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan, banyak benda kita akan dapat. Dan yang paling seronok, kita majukan ekonomi ummah. Dan kita buang penipuan-penipuan yang telah dibuat oleh kufar, oleh barat, oleh golongan orientalis, oleh kapitalis yang tipu orang atas nama minyak zaitun di pasaran penuh. Orang dengar zaitun, orang akan guna. Balik jadi fitnah pada agama. Kita dalam Olive House, kita tak mau. Kita bukan penunggang agama, bukan penjual agama, tapi kita orang yang tegakkan agama. Ya, orang yang tonjolkan syiar agama kita. Sebab itu kita bila orang datang, selalu orang marah. Pakcik, doktor, pakcik berhenti daripada ambil minyak zaitun, berhenti daripada ambil kurma. Pakcik berhenti daripada ambil jus delima. Sebab apa? LDL naik, gula jahat naik, ya, uric acid tinggi. Pakcik mai kat ustaz, kan, mai bagi tahu, ustaz saya nak berhenti. Siapa suruh berhenti? Doktor berhenti. Doktor suruh berhenti. Nanti saya nak pergi jumpa doktor tu. Saya tanya, doktor suruh berhenti benda-benda makan ni, doktor reti tak bab makan? Doktor mengaji bab MBBS, sarjana muda perubatan dengan sarjana muda pembedahan. Mana ada cerita makanan dalam doktor punya ilmu? Itu dia pun oak juga. You are not a nutritionist, kan? Adik saya nutritionist, dia ambil. Dia pun tanya, you? Saya baru duduk mengaji, saya tahu. Tapi saya nak bagi tahu doktor, benar tak tahu, jangan duduk seorang berhenti. Lagi konflik, pakcik ni cerita tentang sunnah. Maka kita pun bagi tahu doktor, pakcik tu saya dah bagi tahu yang betul. Sekarang nak bagi tahu doktor pula yang betul. Doktor, pakcik tu sila ambil minyak zaitun. Ambil RM7.5, RM14.5 minyak zaitun hampas yang dah dijual di pasaran. Ya, bercampur dengan minyak sayuran yang lain. Bercampur dengan minyak yang dah pun rosak, ya. Memanglah jadi fatty liver, ya. Memang kolesterol jahat LDL. Ya. Saya dah suruh dia tukar kepada Olive Plus 30X OPU. Tuan-tuan, kalau tak kena dengan kualiti, takkan Yayasan Jantung Malaysia sudi berkolaborasi dengan kita. Dan pengerusinya yang amat berbahagia Tun Dr. Ahmad Sarji jadi pengamal istiqamah dan setia sampai sekarang. Okey, doktor tu pun okey. Kurma, doktor, kurma. Pakcik tu saya suruh berhenti dah ambil kurma tadi. Dia duk amal tu. Kurma tu dah lah GMO, ya. Kurma tu pula direndam dalam sirap tebu. Memanglah manis, doktor. Sekarang saya suruh tukar ambil kurma yang organik, yang manis itu adalah manis glukosa nabati daripada hasil tabi'i yang Allah Ta'ala tetapkan daripada pokok tersebut. Di mana? Di ladang kita di Madinah. Jus delima saya suruh berhenti dah ambil hak ada pengawet, hak ada gula, hak ada perasa tiruan segala. Ambil ni. Hak ni sebiji-sebiji dia proses. Tak ada air-air tambahan. Doktor, jangan duk halang dia lepas ni. Doktor check dia main pula jadi macam mana. Tuan-tuan, Masya Allah, tabarakallah. Pakcik ni datang check. Doktor kata bagusnya BP dah cantik, ya. Tengok gula pun level, normal level, cantik. Uric acid pun, semua orang ada uric acid, jangan duk mengaku kata tak ada, bohong lah, ya. Tapi normal level, ya. Semua balik elok. Saya kata, doktor, sekarang ni saya share dengan doktor, kan. Saya minta maaf, doktor.
Bahkan tuan-puan, Haji Firdaus jadi saksi bagaimana seorang orang antara pegawai kanan dalam Kementerian Kesihatan Malaysia, doktor, ya, datang rumah ni, ya, janji nak duduk dalam setengah jam, baliknya dia duduk 3 jam setengah. Tu dia. Daripada jam 9, dia balik pukul 12 tengah malam. Dan dia telah pun tulis dalam FB dia, InsyaAllah ada rezeki nanti saya print screen kan. Kena cari banyak tuan-puan. Dah jauh dah. Print screen hantar kat Mimi kan. Mimi publish kat tuan-puan. Bagaimana dia datang nak tanya. Selepas dia lihat saya dalam Tanyalah Ustaz Biar Takut Jangan Keliru, bercakap tentang Islam dan amalan makanan mengikut Rasulullah SAW. Dia datang mengaji. Dia kata, Ustaz, saya ada 2 certificates of culinary medicine. I studied about culinary medicine, but I don't understand any single concept. Tak faham. Saya main ni nak mengaji. Saya kata, saya bukan doktor dan tak ada ilmu, tapi mudah-mudahan saya boleh share lah sesuatu. Ya, Masya Allah tuan-puan, 5 muka surat A4 dia karang. Jadi tuan-puan cukup sekadar tu. Saya kata kat Mimi, saya nak cerita tentang titik mula. Titik, lepas kita mula. Sampai sekarang tuan-puan, ya. Dan anak saya ada kat depan tu, dia dengan Umi dia. Biarlah, ya, kita pun nak hujung dah. Kalau dia rasa tak sedap badan, dia akan kata kat Umi dia, Umi nak Olavi. Olavi tu Olivi. Saya hampir-hampir namakan dia Maria Olivia. Hampir-hampir Maria Olivia pun nama dia. Maria tu Mariam lah kan. Olivia ni Olive. Anak-anak yang lain kau batuk ke apa? Dah pergi ambil kat meja tu. Ada dengan madu Kyrgyzstan kita, madu yang dapat persijilan organik, persijilan otentik, ya. Tuan cari madu yang ada persijilan otentik, boleh dakwah asli. Madu asli ni kata guru saya, kalau awak balik rumah terbang pinggan, mangkuk, belanga, tu madu asli. Kalau awak balik manis tu madu lebah. Tu pun kena check original ke tak, kan. Dan kita dapat persijilan organik untuk Olivi Power Up, Olivi Plus 30X, untuk PMZ, untuk Delima Pati dan juga Delima Jus. Sijil otentik untuk madu, persijilan mesti untuk segala produk yang lain. Jakim mengiktiraf halal, walaupun tuan-puan jangan nak buat cempera terkejut, tuan-puan, ya. Contoh macam dengan ni mudah tunjuk yang ni. Ni Olivi Plus 30X ni, ya. Ke sila kita koyak dia punya plastik. Orang sampai sekarang duduk tanya, dan saya rasa tak seronok lah kalau ejen-ejen tak boleh jawab, kan. Patutnya benda ni dah selesai di peringkat ejen lah. Ni halal ni, halal. Halal ni kan, dia kata, Ustaz kenapa tak ada halal Jakim? Saya nak bagi tahu, halal ini, ya, adalah diiktiraf oleh Jakim kerana produk yang dah siap proses di luar. Tak perlu nak pohon halal Jakim. Jakim hanya keluarkan halal kalau produk tersebut dibawa masuk in bulk, contohnya kita botol up dekat sini, baru Jakim datang cek proses dia halal dah, halal proses, halal pada produk tu sendiri dan sebagainya. Contoh macam ni. Ni dah ada halal Jakim. Sebab memang kita botolkan di Malaysia, dalam Malaysia. Tu sijil mesti daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi kena tahu benda-benda yang ni, kena ada ilmu. Jadi Jakim iktiraf tak ada masalah, dan ada paper saya buat khas bersama dengan Jakim. Ada rezeki nanti kita kongsilah lagi, ya. Mengiktiraf juga halal yang ada pada jus delima. Ni kan halal yang ada pada jus delima ni. Ni pun orang ada petikai. Dia kata, Ustaz, halal ni valid kan? Halal ni valid, tapi halal ni bukan halal Azerbaijan. Sebab apa? Halal ni halal Turki. Macam mana pula boleh halal Turki? Di Azerbaijan, dia tak ada satu organisasi yang mengiktiraf halal yang Jakim iktiraf. Maka caranya ialah Jakim bagi kebenaran untuk organisasi tersebut, pergi ambil organisasi halal, badan halal, pengesahan halal, akreditasi halal yang Jakim iktiraf di negara berdekatan. Sini Azerbaijan kita pun tahu, dia dekat dengan Turki, dan baru ni ada isu kan, Nagorno-Karabakh tu semua tahu cerita tersebut. Maka halal ini diiktiraf oleh Jakim. Jadi semua tuan-puan ni tak ada isu dah. Tak ada isu dah. Sampai peringkat dulu kat sini ada tanda plus pun kita dah buang. Sebab ada orang komen pasal apa ada tanda plus, tanda salib kan. Sensitif, tak kena gaya, tak tentu kalu, haru biru. Tuan-puan, tak boleh mengaji matematik tu yang sedih matematik asyik fail. Sebab apa tak boleh tengok tanda tambah. Isu-isu yang membusukkan dalam agama. Jangan macam tu. InsyaAllah tuan-puan, cukuplah sekadar tu. Mimi, minta maaf ya, lebih
banyak minit dah ni, 17 minit lebih dah. Semangat punya cerita. Terima kasih Mimi. Mimi pun pasang gambar estetik dah tu. Terima kasih Puan Nora Sehkin, Amiri Dahapir tu. Puan Zalifah Jasman, Tuan Rasidi Hashim, Tuan Zulfadli Yusuf, Tuan Sani Omar, Tuan Zainal Hasanan, Puan Kharonisa Hasan, Tuan Muhammad Hashim Omar, Puan Susrianti Syamsir, Tuan Zaharuddin Ahmad, Puan Sanimah, ya, dan juga yang saya tak nampak wajah-wajah mereka, ya. Terima kasih. Yang bagi nampak wajah tu kita bagi Puan Nora Sehkina, kita bagi pengiktirafan sebab dia tunjuk wajah, kita sebutlah nama. Yang tak tunjuk wajah tu hari kita jumpa kita sebut nama dia. InsyaAllah tuan-puan, saya doakan tuan-puan maju dan ceria serta berjaya cemerlang bersama dengan Olive House Central Region. Boleh kita berukhuwah lebih mendalam lagi. Saya ada dalam setiap grup, dan untuk urusan pentadbiran pejabat kita boleh berurusan terus ya dengan pihak-pihak yang disebut sebagai person in charge. Pejabat kita ada CEO kita Tuan Muhammad Zaki, kita ada COO Tuan Haji Muhammad Firdaus, ya. Kita ada bahagian finance. Tuan-puan, sekarang yang paling awal tuan-puan kenal rapat dengan area manager dan kenal rapat dengan Mimi dulu, insya-Allah. Lepas tu tuan-puan akan mengenali kita lebih mendalam. Bertemu lagi, ampun maaf ujung rambut ujung kaki. Itulah sekadar ilham yang hadir pada waktu pagi ini. Doakan anak anda saya yang akan interview pada besok hari, ada 2 interview cemerlang dengan redha Allah SWT, dan kami mendoakan tuan-puan sukses selalu dalam segala bidang dunia dan akhirat. Terima kasih. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruh fa innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan minta maaf semua. Ada rezeki kita jumpa lagi.